Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosi dan juga Hakim Rahman. Hakim Rahman masih lagi bersiaran di rumah dan kita membawakan Awani Pagi pada hari ini. Seperti biasa kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Ini berita yang pertama kita ingin bawakan iaitu semalam Agong telah pun memperkenan isytihar darurat bagi PRK Grade dan juga Bugaya. Ini laporannya di laman web kami di astroawani.com, di mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah berkenan untuk mengisytiharkan darurat bagi bahagian pilihan raya Parlimen Grade P054 dan juga bahagian pilihan raya negeri N66 Bugaya Sabah. Dan menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Sultan Abdullah memperkenankan perkara itu selepas berpuas hati dengan adanya keperluan berbuat demikian. Dan dalam menyembah nasihat kepada baginda juga, Muhyiddin berkata, Jemaah Menteri pada 4 Disember lalu telah membincangkan secara terperinci kesan PRK Greek, Perak dan Bugaya Sabah jika diadakan pada pandemik COVID-19 masih menular di Malaysia. Hakim, kalau kita nak lihat kepada, kita mengambil kepada pengajaran daripada PRN Sabah sebagai contohnya. Apabila kita menjalankan PRN Sabah, nampaknya gelombang ketiga telah pun tercetus di mana Sabah mencatatkan kes harian lebih daripada ratusan. Malah ada yang telah pun mencapai kepada 4 angka di Sabah itu saja. Jadi kita mengambil pengajaran daripada PRN Sabah ini, maka sebelum ini juga kita dapat tahu PRK bagi Batu Sapi telah pun ditangguhkan juga disebabkan oleh pengisytiharan darurat di Batu Sapi itu sendiri. Dan kali ini kita juga dapat mendengar dua lagi PRK mungkin ditangguhkan selepas ini atas nasihat atau juga kita melihat kepada isytihar pengisytiharan darurat di kawasan-kawasan tersebut. Dan Hakim, kalau kita lihat juga Hakim, muka harapan akhbar New Straits Times juga ada mengatakan menghighlightkan mengenai dua DUN ataupun dua PRK yang akan ditangguhkan ini melihat kepada pengisytiharan darurat, iaitu apa yang dikatakan oleh NST, the January 16 by election in Great and Bugaya have been deferred following the declaration of an emergency in both constituencies to curb the spread of COVID-19 sendiri. Hakim. Dan Hafizi, hakikat bahawa bagaimana kita ingin melihat laporan dan berita ini merupakan satu langkah yang diambil kerajaan untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Yang pertama kita lihat daripada apa yang Hafizi sebutkan tadi, PRN Sabah. Kemudian kita ada Batu Sapi, Parlimen Batu Sapi yang dikenakan ke perintah darurat, kemudian Greek dan juga Parlimen Greek dan juga DUN Bugaya ini. Ini bermakna bagaimana kita akan melihat maksud di sebalik berita ini. Walaupun kerajaan sebenarnya mengambil langkah untuk mengisytiharkan darurat, memohon pengisytiharan darurat yang kemudian diberkenan yang di-Pertuan Agong, tapi ia membuktikan seperti kata pakar epidemiologi dan juga kesihatan awam di sini, ia disumbangan oleh kegagalan pematuhan SOP sebenarnya. Ini menunjukkan apabila ada berlakunya proses demokrasi, meraihkan demokrasi ini, ianya boleh dilakukan. SPR telah menetapkan pelbagai ketetapan dan juga peraturan-peraturannya, tetapi kegagalan mematuhi SOP itulah yang menyebabkan berlakunya lonjakan kes ataupun gelombang ketiga yang kita lihat dalam PRN di negeri Sabah. Dan ini merupakan langkah yang dilihat sangat bersesuaian dan bertepatan, kerana kita lihat Menteri Besar Perak yang baru juga menzahirkan rasa kesyukuran di atas dan juga berterima kasih di atas pengisytiharan darurat bagi membolehkan pilihan raya kecil Parlimen Greek untuk tidak diadakan. Walaupun kita bermaklum salah satu kawasan ataupun Greek ini merupakan dalam zon hijau, maksudnya sudah tiada kes di Parlimen Greek. Tetapi kita juga memahami bahawa bila pilihan raya nanti yang berkempen, kita lihat di Sabah contohnya, pilihan raya negeri Sabah melibatkan wakil-wakil rakyat, calon-calon wakil rakyat Sabah, melibatkan pengundi di Sabah. Tetapi seperti disebutkan sebelum ini, mereka daripada Semenanjung pula yang datang berkempen, yang membantu berkempen, yang meningkatkan lagi risiko penularan ataupun wujudnya gelombang ketiga. Betul. Penularan COVID-19 itu antara yang dibimbangkan untuk kita melihat berita ini dengan lebih luas konteksnya lagi. Tapi dalam masa sama, Hafizi, kita apabila bercakap mengenai COVID-19 ini juga, kita lihat semalam saja dilaporkan
ada berapa, ada 4 digit angka Betul. COVID-19 dicatatkan, iaitu 1,295 kes baru dicatatkan dengan 7 kematian akibat pandemik COVID-19. Laporannya ada di laman web extraordinary.com, dan kita lihat daripada jumlah itu dan masa sama ada juga kes sembuh dilaporkan. Alhamdulillah, kes sembuh yang dilaporkan juga ada 4 digit, iaitu 1,052 kes dengan jumlah kumulatif kes sembuh keseluruhannya ada 72,733 kes yang sembuh. Dan kita lihat juga pertambahan jumlah kes kematian ini mengakibatkan keseluruhannya rakyat ada kes kematian di Malaysia akibat pandemik COVID-19 ada 429 kes, iaitu 0.49% daripada jumlah keseluruhan kes, Hafizi. Dan dalam masa yang sama, kita ingin melihat kepada kluster-kluster yang menyumbang kepada peningkatan kes di negara kita. Sehingga kini kita telah pun mencapai lebih daripada 70,000 secara keseluruhannya kes di Malaysia. 80,000 kes secara keseluruhannya di Malaysia, dan kita melihat antara kluster yang memberikan peningkatan kepada kes ini yang menyumbang kepada angka yang lebih tinggi adalah kluster teratai, di mana kluster teratai ini yang difahamkan dimaklumkan sendiri oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham. Kluster teratai telah merekodkan kes paling tinggi dengan 143 kes pada semalam saja dan menjadikan keseluruhan jumlah kes yang dicatatkan di kluster ini adalah sebanyak 5,683 kes, sekaligus kekal sebagai kluster COVID-19 terbesar di Malaysia setakat ini. Jadi kita ingin melihat kepada kluster teratai ini. Kluster ini merupakan kluster di tempat kerja, dan kalau kita melihat kepada bagaimana bolehnya penularan ini dapat lagi ditingkatkan ataupun penularan ini berlaku disebabkan oleh pekerja-pekerja asing yang bekerja di situ. Dan kita ingin melihat kepada konteks pekerja-pekerja asing ini sendiri. Mereka ini sebenarnya ditempatkan ataupun tinggal dalam keadaan yang tidak selesa, tidak kondusif dan juga dalam bersesak-sesak. Ini nampaknya bertentangan dengan apa yang disarankan oleh KKM sendiri untuk elakkan 3S itu, iaitu sesak, sempit dan juga sembang dekat dan sebagainya. Jadi mereka sendiri tidak dapat mengikut kepada SOP ataupun tinggal di tempat yang sesak dan sebagainya. Dan apa yang telah dimaklumkan ini, kita nak lihat kepada akhbar The Star sendiri. Anda dapat saksikan sekarang akhbar The Star menunjukkan bagaimana keadaan di hostel pekerja-pekerja asing ini, tapi ini berada di Johor. Dan kalau kita lihat kebanyakan premis-premis hostel ataupun premis-premis tempat duduk bagi warga asing ini, beginilah keadaan mereka. Ada yang mengatakan dalam satu bilik mungkin ada 10 ke 12 orang hidup dalam satu bilik sekali, tinggal dalam satu bilik sekali. Ini jelas menunjukkan apa yang telah diperkatakan sebelum ini, apa yang diumumkan sendiri oleh Menteri Sumber Manusia yang ada menyatakan, iaitu penginapan yang disediakan kepada 1.4 juta atau 91.1% pekerja asing di negara ini didapati tidak mematuhi Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan juga Kemudahan Pekerja 1990 ataupun Akta 446. Dan sebelum ini juga Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan ada berkata, statistik itu amat membimbangkan lebih lagi ketika negara sedang berdepan ancaman pandemik COVID-19 dan kerajaan menerima permohonan perakuan penginapan membabitkan hanya 143,587 atau 8.89% daripada 1.6 juta pekerja asing di negara setakat ini, iaitu pada 31 Oktober lalu. Dan ini kita melihat kepada penginapan pekerja asing ini yang sekaligus dapat menyumbang kepada risiko untuk jangkitan mereka sendiri, Hakim. Kalau kita lihat di gambar buka hadapan akhbar The Star itu, berkeadaannya seolah-olah bangsal ataupun reban ayam. Tetapi itulah realiti sebenar kebanyakan tempat penginapan pekerja asing. Jadi melihat kepada keadaan itu, bagaimana kita boleh tergamak untuk menyalahkan mereka 100% apabila berlakunya kluster tempat kerja ataupun kluster dalam kalangan pekerja asing ini. Tetapi dalam masa sama kita tidak boleh terus melihat ke belakang menyalahkan apa yang sudah berlaku, tapi membuat penambahbaikan. Dan itulah yang dilakukan kerajaan melalui pindaan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 ataupun ringkasnya Akta 446 yang telah pun dipinda tahun lepas, kemudian dikuatkuasakan bagi mengelakkan berlakunya penginapan yang tidak kondusif. Tetapi salah satu
perkara yang dipinda dalam Akta 446 itu adalah mengenai keperluan untuk mendapatkan perakuan penginapan. Ini apa itu perakuan penginapan? Ini perakuan penginapan ini kepada majikan yang ingin mengambil pekerja asing bermula 1 Julai tahun depan, bermula 1 Julai 2021. Jadi majikan ni kalau mereka nak mengambil pekerja asing daripada luar, antara prasyarat yang perlu mereka penuhi adalah dengan menyediakan tempat tinggal ataupun penginapan, ataupun ringkasnya mendapatkan perakuan penginapan daripada dua pihak, iaitu pertama Kementerian Sumber Manusia, kemudian selepas Kementerian Sumber Manusia memberikan kebenaran ataupun tempat tinggal itu mematuhi peraturan yang ditetapkan, ada ruang, ada tempat, senang cerita tempat tinggal yang kondusif lah, bukan macam reban ayam tadi kan, barulah mereka dapatkan visa. Ini Jabatan Immigration akan keluarkan visa. Jadi maknanya pekerja asing nak masuk ni, mereka punya tempat tinggal itu sudah disediakan majikan. Sebab kalau mereka tak dapat sediakan, majikan itu membawa masuk pekerja asing tanpa izin. Dan ini penguatkuasaan Akta 446 ini akan memberikan kebaikan sebenarnya, bukan sahaja kepada pekerja asing itu sendiri. Kita mengangkat ataupun menjaga hak pekerja asing, tetapi juga dalam masa sama mengelakkan eksploitasi daripada pihak-pihak tidak bertanggungjawab ataupun mungkin ejen yang tidak bertanggungjawab yang menawarkan pekerjaan tapi tidak ada penginapan. Yang akhirnya kita lihat seperti gambar yang dalam akhbar The Star tadi, muka harapannya seolah-olah bangsal ataupun reban ayam. Ini perkara yang sedang dilakukan kerajaan. Saya kira pandemik COVID-19 ini memberi ruang sebenarnya untuk kita menekan butang reset terhadap peraturan ataupun melakukan penambahbaikan, Hafizi. Dan ada hikmahnya sendiri kerana kita tahu di sini juga dapat merungkai mana-mana syarikat dan juga mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab ini yang mengutip keuntungan melalui penindasan. Ini yang kita dapat rungkaikan melihat kepada penyelesaian kepada isu-isu kebajikan pekerja-pekerja asing ini juga. Dan dalam masa yang sama, Hakim, kita juga ingin membawakan mengenai perkembangan vaksin. Perkembangan vaksin masih lagi dalam peringkat penilaian di Malaysia ini. Namun ini satu berita yang baik buat seluruh rakyat Malaysia bagi pembayar-pembayar cukai di negara kita, di mana perbelanjaan rawatan vaksin COVID-19 dapat pelepasan cukai itu yang ditekankan sendiri oleh Kementerian Kewangan, di mana kos perbelanjaan rawatan dan juga vaksin COVID-19 bagi ibu bapa boleh mendapat pelepasan cukai di bawah perbelanjaan membiayai rawatan perubatan, keperluan khas dan juga penjagaan ibu bapa. Demikian Dewan Rakyat diberitahu semalam, dan Timbalan Menteri Kewangan 2 Muhammad Syahar Abdullah berkata pelepasan cukai pendapatan bagi individu boleh dituntut sehingga jumlah maksimum RM8,000. Jelasnya pelepasan cukai sebanyak RM1,000 bagi rawatan vaksinasi termasuk vaksin COVID-19 juga terpakai untuk individu pembayar cukai selain ahli keluarga termasuk anak dan juga isteri. Kita bercakap mengenai COVID-19 ini, sebelum ini ramai yang mengambil inisiatif sendiri untuk membuat saringan ataupun swab test secara sendiri di hospital-hospital swasta sebagai contohnya. Mereka mengeluarkan peruntukan sebanyak 300 sehingga ke 500 saya kira setiap kali swab test itu. Jadi ini juga termasuk dalam mereka juga boleh menuntut ataupun boleh mendapatkan pelepasan cukai dan sebagainya. Dan bercakap mengenai vaksin, kita tahu kerajaan hanya mensasarkan kepada 70% populasi negara kita untuk diberikan vaksin, manakala 30% lagi adalah berdasarkan imunisasi berkelompok, di mana kebanyakan bagi mereka yang tidak mendapat vaksinasi ini boleh mendapatkan vaksin secara sendiri, perlu bayar sendiri, dan boleh juga mendapatkan pelepasan cukai daripada pengeluaran duit yang kita keluarkan untuk beli vaksin itu sendiri, Hakim. Ya. Dan bercakap mengenai pelepasan cukai ini, sebenarnya mereka yang membuat vaksinasi ataupun rawatan ini sebenarnya boleh mendapat pelepasan cukai terhadap perbelanjaan vaksinasi yang boleh dituntut sebenarnya dalam belanjawan 2021. Seperti Hafiz sebutkan, sasarannya 70% populasi, ada 30% lagi. 30% tu kalau tak dapat mungkin boleh buat tuntutan, boleh guna duit sendiri dan boleh buat tuntutan dalam cukai nanti. Perbelanjaan tersebut, ini kata Timbalan Menteri Kewangan 2 Muhammad Syahar Abdullah, bahawa perbelanjaan tersebut boleh dituntut di bawah perbelanjaan perubatan ibu bapa maksimum sehingga RM8,000. Dan ini beliau menjawab kepada soalan daripada Ahli Parlimen Jerbu sama ada
anak-anak boleh tak menuntut pelepasan cukai terhadap perbelanjaan vaksinasi ibu bapa. Ini yang disebutkan, maksudnya kalau kita lihat dalam Belanjawan 2021 sebelum ini pun Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ada menyatakan bahawa pelepasan cukai ini diberi ke atas perbelanjaan vaksinasi bagi diri sendiri, pasangan dan juga anak-anak. Katanya terhad kepada RM1,000 sebelum ini, tetapi kemudian selepas itu kerajaan naikkan had pelepasan cukai ke atas perbelanjaan rawatan bagi penyakit serius daripada RM6,000 kepada RM8,000. Itu antara inisiatif ataupun kemudahan yang diberikan oleh kerajaan. Sebenarnya memang sudah ada, cuma kita perlu peka dan juga lihat kepada banyak ruang untuk kita mendapatkan ataupun membuat tuntutan perbelanjaan daripada perubatan ataupun kos untuk vaksinasi itu, Hafizi. Dan nampaknya kerajaan telah pun memberikan satu kemudahan yang menekankan mengenai kesihatan kita, terutama kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Dan mungkin selepas ini banyak lagi perkara yang kita akan bawakan. Sebagai contohnya isu KWSP yang sebelum ini giat diperdebatkan di media sosial dan juga di kedai-kedai kopi dan sebagainya. Itu kita akan ulaskan selepas ini. Kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Kita kini berada dalam fasa memerangi gelombang ketiga COVID-19. Tanggungjawab dan disiplin mesti berada di tahap yang paling tinggi. Janganlah keluar jika tiada urusan yang penting. Kita mampu meratakan lengkung COVID-19 ini. This December on National Geographic Network. We wrap up the year with a search of the most cursed places on Earth. There's definitely something out here with us. Uncover a season of frozen magic and striking majesty. Discover the perfect snow-covered Christmas cabins with George Clark. All new this December on National Geographic Network. Amanah di tangan kita. Adat, budaya dan semangat menjadi kesinambungan perpaduan tanah air yang tercinta. Berteraskan adab yang terpahat di jiwa dan raga. Marilah bersama kita membina negara Malaysia. Baik, anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman dalam Awani Pagi. Kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Kita nak recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astro.awani.com. Ini berita mengenai isu KWSP yang sebelum ini pelbagai pihak telah pun memberikan tekanan kepada kerajaan untuk mengeluarkan duit daripada akaun 1 KWSP, dan kerajaan juga telah pun membenarkan pengeluaran KWSP bagi akaun 1. Dan itu secara sedikitlah mengenai usul ataupun isu KWSP ini sendiri. Namun ini satu peringatan kepada pencarum-pencarum KWSP di mana digesa berwaspada mengenai aktiviti penipuan, dan kalangan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP digesa agar berwaspada terhadap aktiviti penipuan atau skam dan senantiasa bertindak melindungi maklumat
peribadi mereka. Ini penjelasan daripada Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang berkata, berikutan terdapat iklan-iklan. Sudah ada iklan-iklan di media sosial serta dalam talian yang bertujuan untuk mengumpan pencarum untuk mengeluarkan wang simpanan mereka bagi dilaburkan dalam skim-skim berbaur penipuan susulan pengumuman permohonan program pengeluaran akaun 1 iSinar, dan katanya juga isu penipuan dalam talian juga dilihat semakin berleluasa berikutan peningkatan transaksi dalam talian seperti pembayaran dan juga pembelian barangan di platform e-dagang ketika tempoh COVID-19 ini, Hakim. Ya, kalau kita tengok daripada KWSP ini, jumlah yang dikeluarkan sehingga maksimum 10,000 itu pastinya akan menarik perhatian mereka yang orang kata scammers ataupun kaki penipu ini untuk memperdaya ataupun mengeksploitasi mereka yang dalam keadaan susah. Kita lihat juga contoh antara yang dipesan oleh Menteri Kewangan ini adalah jangan sesekali memberikan nama password ataupun login kepada orang lain, dan kalau banyak trik dan penipuan, contohnya melalui pautan-pautan yang dihantar, yang disebarkan melalui media sosial dan sebagainya. Tetapi dalam masa sama bercakap mengenai penipuan ini, rakyat sebenarnya merasakan sedikit kecewa dan tertipu sebenarnya. Ini yang dikatakan, yang diakui sendiri oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, yang menyatakan bahawa sebenarnya banyak penambahbaikan yang telah dilakukan, kerana kita bermaklum antara mereka yang lantang bersuara mengenai isu pengeluaran wang KWSP ini adalah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Tapi bekas Perdana Menteri itu mempertahankan dirinya di media sosial, di Facebook, platform biasa di mana beliau mempertahankan dirinya, bahawa beliau menerima dengan hati terbuka tindakan rakyat itu, walaupun keputusan akhir sebenarnya terletak pada tangan orang lain. Katanya pihaknya dan juga Barisan Nasional telah mencuba yang terbaik untuk memperjuangkan hak rakyat. Katanya daripada tak ada langsung, akhirnya Perdana Menteri memberikan kelayakan kepada lebih sehingga 600,000 ahli layak memohon pengeluaran yang ditingkatkan daripada 2 juta kemudian dinaikkan lagi kepada 8 juta. Maksudnya sebelum ini hanya kelompok tertentu dalam kalangan pencarum atau ribu, kemudian diluaskan lagi kepada 2 juta, diperluaskan lagi kepada 8 juta. Jadi ini bagi beliau merupakan satu kejayaan ataupun usaha yang dilakukan oleh beliau. Dan dalam masa sama beliau kata ramai yang tak nampak sebenarnya usaha yang diperjuangkan, malah menuduh pihaknya tidak ikhlas, sedangkan mereka sudah lama berusaha untuk memperbaiki sistem berkenaan. Contohnya satu syarat permohonan ialah iaitu pengeluaran iSinar yang dilihat sudah baik, yang mana rakyat termasuk sendiri rumah boleh keluarkan dengan kelulusan secara automatik tanpa perlu sebarang maklumat ataupun dokumen. Ini kata bekas Perdana Menteri. Tapi dalam masa sama juga beliau menyatakan bahawa memberi gambaran seolah-olah mungkin ada lagi pengumuman, kerana beliau kata seperti saudara dan saudari, saya pun tidak gemar ditipu ataupun dikencing. Justru kita tunggu saja Minggu Harapan. Ini quote by quote apa yang dikatakan oleh bekas Perdana Menteri itu di dalam akaun Facebooknya. Kita bermaklum apabila bercakap mengenai pandemik ini, dia memberi kesan terhadap keuangan kita, dan apabila memberi kesan terhadap keuangan, kita akan mula mencari outlet untuk menyelamatkan diri kita. Contohnya adalah untuk mengeluarkan wang KWSP. Tetapi dalam masa sama juga kita tidak boleh mengabaikan tekanan terhadap emosi dan juga mental. Dan pastinya golongan yang akan mendapat kesan paling banyak ada kat sini adalah kanak-kanak terutamanya. Kerana kita lihat daripada data dan statistik, kes penderaan mental dan juga seksual terhadap kanak-kanak ini meningkat, terutamanya ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ini dilaporkan sendiri ataupun yang dikatakan oleh Pesuruhjaya Kanak-kanak Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal, yang menyatakan melihat kepada data-data yang diperoleh sehingga September yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, angka ini dilihat membimbangkan. Kalau kita lihat penderaan mental saja, iaitu ada 131 kes kalau nak dibandingkan dengan 2 tahun lepas, manakala jumlah pengabaian kurang kerana kita sedang menjalani perintah PKP ini. Mereka tak boleh nak abaikan kanak-kanak. Maksudnya
Yelah, masa ibu bapa mungkin keluar sibuk bekerja, anak-anak tidak terjaga, tak termakan pakaian, makan minumnya. Tapi apabila ibu bapa sudah kebanyakannya BDR, bekerja dari rumah, jadi kes pengabaian itu kurang sedikit. Kerana jelah ibu bapa pun sudah berada di rumah. Tetapi kita lihat kes membabitkan penderaan secara seksual terhadap golongan kanak-kanak juga meningkat. Ini meningkatnya kes rumah mahram, tetapi data itu tidak ditunjukkan. Kalau tengok pada laporan akhbar pun kita dapati banyak kes rogol rumah mahram yang berlaku semasa PKP, PKPB dan PKPP. Jadi beliau mencadangkan undang-undang sedia ada ini sudah cukup, cuma mutu pelaksanaannya saja perlu dipertingkatkan, Hafizi. Dan kita melihat kepada tempoh yang paling sukar yang didapati oleh mereka ni ketika mana paling sedia sekali adalah ketika Mac sehingga Jun, di mana Perintah Kawalan Pergerakan itu sendiri tidak menggalakkan orang ramai untuk keluar daripada rumah dan hanya untuk urusan penting saja dibenarkan keluar daripada rumah, dan ini sedikit sebanyak memberikan kesan kepada mereka apabila mereka duduk daripada dalam rumah, mereka tidak dapat bermain keluar, jadi perkembangan psikologi mereka, perkembangan minda mereka juga mungkin terkurang di situ ya. Kerana kita melihat kepada mereka terjejas, ya itu perkataan sebenar, terjejas kerana tidak dapat keluar bermain bersama rakan-rakan dan sebagainya. Itu kita melihat kepada kes penderaan seksual dan juga penderaan mental oleh kanak-kanak ini ataupun terhadap kanak-kanak ini. Dan kita ingin melihat juga kepada isu satu lagi yang sebelum ini kerap mendapat perhatian di media sosial mengenai perkhidmatan feri di Pulau Pinang yang menjadi ikon di Pulau Pinang itu, berkhidmat lebih daripada 126 tahun tak silap saya. Jadi ia bakal dihenti tugas menjelang hujung tahun ini. Jadi semalam juga kita membawakan laporan orang ramai ataupun pelancong sendiri tidak melepaskan peluang berpusu-pusu untuk menggunakan feri ini kerana ia bakal digantikan dengan satu perkhidmatan bot laju yang lain yang bakal mengangkat penumpang. Dan kita tahu feri di Pulau Pinang ini membawa apa jua jenis kenderaan bermotor lah, kereta, motor, penumpang, dan ia satu tindakan ataupun satu image ataupun satu ikon kepada Pulau Pinang ini sendiri. Dan dalam masa yang sama ada yang mempertikaikan mengenai tamat operasi feri ini, di mana Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP telah pun mengesyorkan agar meneliti ataupun mengenal pasti masalah dan juga isu yang dihadapi perkhidmatan feri sedia ada terlebih dahulu sebelum membeli dan juga menggantikan dengan katamaran. Dan dalam kenyataannya, Presiden CAP Muhyiddin Abdul Kadir berkata sepatutnya diwujudkan inkuari awam untuk mengetahui mengapa feri sedia ada gagal untuk memastikan katamaran tidak mengalami nasib yang sama, dan jelasnya feri yang ada sekarang tidak diuruskan dengan baik dan kurang penyelenggaraan yang jika sebaliknya boleh menjadikan perkhidmatan feri berdaya maju dan juga dari segi kewangan. Kita melihat kepada feri yang lama ni mungkin dia kurang dari segi kurang laju lah. Kita tahu penumpang-penumpang ni kebanyakan yang ingin ke Pulau Pinang ni pergi bekerja dan sebagainya, mereka ingin sampai awal ke pejabat dan sebagainya, mungkin dari segi efisiennya mungkin kurang. Tapi kita juga ingin memelihara kepada heritage atau kita memelihara kepada warisan ataupun ikon identiti sejarah Pulau Pinang itu sendiri. Perlu ada perimbangan antara kedua faktor ini supaya kita dapat saksikan mungkin feri ini dapat terus beroperasi seperti biasa, Hakim. Ya, tapi saya kira permintaan atau kenyataan oleh Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP itu ada asasnya juga kerana untuk memastikan accountability pihak yang membuat pembelian ataupun menukar mod pengangkutan awam ini. Kalau kita lihat benar ada usianya sudah lanjut dan dia tidak sesuai dengan peredaran masa dan juga zaman, tetapi apa yang mungkin diperkatakan maksud di sebalik apa yang diperkatakan oleh CAP ini adalah untuk memastikan bahawa pembelian itu bukan dibuat berdasarkan trend semata-mata, tetapi untuk melihat kepada apa yang menyebabkan perkhidmatan feri sebelum ini tidak mendapat perhatian ataupun gagal seperti kata kenyataan tersebut, agar mengelakkan ianya tidak berulang di masa hadapan. Kalau selepas ini tukar dengan bot laju pun, tapi bot laju pun kemudian ada masalah, tak boleh juga. Ini antara perkara yang bagi memastikan sebenarnya keadaan ini tidak berulang di masa hadapan, walaupun sebenarnya memang ada keperluan untuk menukar kepada sesuatu yang lebih moden, lebih efisien, lebih mesra alam, lebih mesra pengguna, tetapi ia juga perlu dipertimbangkan untuk melihat ke pelbagai lagi aspek sebelum membuat sesuatu pembelian ataupun penggunaan dana ini
untuk tujuan orang awam. Baik, kita ada masa lagi Hafizi untuk satu lagi laporan ataupun kita sudah tamat sebenarnya? Kita sudah kehabisan masa, tapi anda boleh saksikan ini satu laporan luar negara di mana EU lancar peraturan digital kawal syarikat gergasi teknologi. Anda boleh saksikan di laman web kami. Dan kita berakhir di sini, Hakim. Dengan itu saya Hafiz Rosli. Dan saya Hakim Rahman. Jumpa lagi. Assalamualaikum.